Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama saya kita ada Fiza. Selamat pagi, Fiza. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana, Fiza? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Kawasan mana tu Johor Bahru? Dari Desa Mutiara. Dan Fiza, pengalaman Fiza tentang apa? Silakan. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak bagi tahu saya minat sangat rancangan Misi Jam 12 ni. Start saya daripada belum kahwin sampailah saya dah kahwin. Sekarang dah ada anak seorang. Terima kasih. Tahniah Belanda. Terima kasih lah. Terharu saya dengar tu. Jadi apa ni, anda kata ada pengalaman misteri yang berlaku di mana? Dalam rumah ke luar rumah, macam mana tu? Di luar rumah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Dalam 2005 macam tu. Saya sedang berbual dengan abang saudara saya lah. Kita orang memang suka duduk malam kat hall, berbual ramai-ramai. So, masa kita orang tengah berbual, saya duduk depan pintu. Pintu kampung biasalah, dia macam pintu lipat-lipat, ada cermin tu kan. Sedang saya berbual, abang saudara saya dengan adik saya pindah tempat lah berbual. Memang kita orang tengah berbual pasal cerita hantu. Masa berbual tu abang saudara saya macam terdiam sekejap. Dan dia cakap, pindah tempat lah kat sana sikit, kat depan sikit, jangan duduk depan pintu lah, dia kata. Lepas tu saya cakap, tak nak lah, kat sini best lah, macam tu kan. Sekarang sikit. Lepas tu bila dia cakap, tak apalah, kau duduk kat sini, aku berbual tempat lain lah, aku duduk tempat lain, dia cakap. Dan saya duduk seorang, saya macam terpasang dekat pintu cermin tu ada orang intai. Dia intai, rambut dia beruban. Dia macam sengit lah kepala dia. Saya terdiam, terus saya pindah tempat lah. Dia duduk dekat abang saudara saya lah. Dia tanya, kenapa kau pindah? Saya cakap lah dengan dia, saya nampak sekian-sekian lah. Macam tu lah tadi aku nampak sebab kau pindah tempat. Lepas tu orang sini dah diam, adik saya cakap dia nak pergi toilet yang dalam bilik dekat rumah tu. Biasalah kampung kan. Belakang tu memang banyak pokok kelapa. Dan adik saya duduk belakang. Dia tak rupa lah, kat bilik belakang tu tingkap dia macam pecah lah, satu pecah kat atas kan. Lepas tu dia tengah isap rupuk tu, dia nampak macam dekat atas cermin tu ada perempuan rambut panjang macam sama yang saya nampak ruban-ruban. Letak dagu dia dekat atas tingkap. Memang tengok adik saya. Dia terus campak rukuk dia. Dia terus duduk depan. Dia gigil badan dia. Jelas memang kat situ memang banyak pengalaman. Dia kampung bakar batu. Jadi anda nampak, kata yang nampak wanita tua beruban berdiri tu hilang macam tu je lah? Bukan hilang macam tu. Bila saya dah pindah, saya duduk macam dengar balik kan, memang masih ada lagi. Dia terang. Memang nampak dia punya rambut memang berubah lah. Macam dia macam tengah mengintai, seram. Wah, itu seram. Terima kasih Fiza. Ya, sama-sama. Baik, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ini ada kiriman email dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan ini datangnya daripada mana ni Ini pendengar dari seberang tambak lah, dari negeri Johor ni. Namanya Rahayu. Rahayu bertanya soalan berikut ini. Kata Rahayu, Casey, saya pernah mendengar satu pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang kampung saya. Tempoh hari, Casey ada ceritakan perkara yang serupa, tapi Casey tak sebut kawasan mana. Boleh saya tahu tak? Sebab ibu saya pernah menceritakan tentang perkara yang serupa. Perkaranya apa? Tentang di kampung saya ada seorang bidan, ataupun lebih tepat lagi, ada seorang tukang ubat bomoh yang menyamar sebagai seorang bidan. Kalau sesiapa yang hamil nak melahirkan menggunakan khidmat beliau, bidan itu, bomoh itu akan ambil kesempatan. Antaranya, uri itu akan dibawa pulang, katanya nak ditanam, akan diberi makan kepada makhluk-makhluk yang dipelihara. Dan lainnya juga, pada malam-malam tertentu benda ini akan dilepaskan, akan berleluasa di perkarangan kampung kami. Saya ingin bertanya pada Casey, boleh tak Casey beritahu kampung mana yang Casey ceritakan? Terima kasih. Wassalam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar
Dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan kisah yang dialami oleh Fitriana yang memang cukup menyeramkan. Kata Fitriana, apabila ibu saya meninggal dunia, untuk pengetahuan kisi, ibu saya ini ada menyimpan saka. Pada setiap malam-malam tertentu, dia ada banyak kisi keris-keris yang dia simpan dalam satu peti. Dia akan mengasap keris itu dan kemudian cuci bilas keris tersebut dengan menggunakan limau. Perkara ini juga dilakukan oleh abah saya, tapi saya lebih rapat pada ibu. Maklumlah kisi saya, kata Fitriana, satu-satunya anak dalam keluarga. Bila ibu meninggal dunia, sayalah orang yang paling sedih, lebih daripada ayah saya. Ada seorang kenalan Pak Long saya, beliau adalah seorang ustaz. Beritahu pada Pak Long untuk sampaikan pada saya. Untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu ini, saya dinasihatkan supaya jangan tidur duduk dalam rumah. Kalau boleh saya duduklah rumah makcik, pakcik, saudara mara yang lain, kata Fitriana. Saya tanya kenapa. Pak Long saya hanya mengatakan, jangan. Kalau boleh janganlah. Jadi saya berdegil. Saya kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Dan saya tak boleh tinggalkan rumah sebab banyak kenangan saya bersama dengan ibu dalam rumah saya. Casey, malam yang kedua setelah ibu meninggal dunia, saya sedang tidur dalam bilik ibu. Ayah malam tu bertugas. Dalam rumah tu saya seorang saja. Ibu saya ada sejarah simpan saka, ada sejarah simpan keris-keris pusaka yang tadi saya dah katakan pada Casey. Sedang saya tidur, saya dengar bunyi orang ketuk tingkap. Entah macam mana saya boleh terbangun. Saya dengar suara Casey. Fitriana, Mak datang. Apabila saya lihat luar jendela, kata Fitriana, saya rasa macam ibu saya berada di luar tingkap. Takut, rindu, seram, sedih, semua bercampur aduk. Nak buka tak nak, nak buka tak nak. Saya tak berani nak buka pintu. Saya tak berani nak buka tingkap, kata Fitriana. Saya keluar dari bilik, pergi ke ruang tamu, saya telefon Pak Long. Malam tu juga Pak Long datang jemput saya, Casey. Tidur di rumahnya. Barulah di rumah Pak Long ceritakan pada saya, ibu meninggal, meninggalkan saka. Yang datang tu bukan ibu, malah saka arwah ibu yang nak diturunkan pada saya, yang belum lagi kesampaian. Bila saya dengar, saya terperanjat, Casey. Saya memang terkejut. Ayah saya memang tidak indahkan dan kisah tentang hal ini. Dia seolah-olah dah tak sayang dan tak ingatkan saya sebagai anaknya. Tapi Pak Long saya memang ambil berat. Sampai ke saat ini, Casey, saya masih duduk rumah Pak Long sebab masih belum dapat menghalau, menyekat saka diturunkan pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Encik Zaidi, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Anak saya ni sebenarnya baru berusia 5 tahun. Dan sekarang ini saya suruh dia duduk, saya suruh dia tidur. Bukan dengan isteri, malah saya nak latihkan dia tidur seorang diri. Sebab takut nanti macam anak adik saya. Usia dah masuk 7 tahun pun masih nak tidur sekatil dengan mak dengan bapa. Jadi kata teman kita, Abang Zai lah saya panggil, kata Abang Zai ni, jadi anak saya satu malam terbangun di waktu malam.
Apa yang berlaku? Anak saya kejutkan. Baba, Baba. Dia panggil saya Baba. Saya terperanjat. Kenapa anak saya bangun? Anak saya ni tidur bersama dengan bibiknya. Bibik itu adalah pembantu rumah. Kami panggil dia bibik lah. Jadi kata Cik Zai, Abang Zai kita ni, anak saya kejutkan saya. Saya ingatkan dia nak ke tandas ke apa. Nak beli tandas. Dia giling kepala. Kenapa? Sini. Jadi dia bisik kat telinga saya. Baba, dalam bilik ada hantu. Saya terperanjat. Saya bangun dari katil. Saya pimpin tangan anak saya nak bawa dia keluar bilik. Dia giling kepala. Dia kata takut. Tak apalah. Jadi saya pergi ke bilik yang di mana pembantu rumah saya sedang tidur, sepatutnya dengan anak saya. Saya ketuk pintu beberapa kali. Tak ada orang jawab. Saya buka pintu. Pembantu rumah sedang tidur di katil hujung. Di katil anak saya, dekat ujung sekali ada orang sedang duduk. Bila saya nampak sekali pandang Kisi, benda ni bukanlah saya ceritakan pada Kisi. Saya buka pintu perlahan-lahan. Saya nampak benda tu, saya terjegat bukan. Ketuk, tolak, nampak, tarik balik. Macam itulah. Dalam masa 1-2 saat saya terperanjat. Kemudian saya ambil anak saya, tidur atas katil dengan saya. Sampailah keesokan harinya, isteri tanya pembantu, kenapa Saiful tidur dengan kami? Dia pun tak perasan yang anak saya Saiful ni bangun. Jadi saya selidik. Rupa-rupanya Kisi, pembantu rumah saya ni ada bawa pendinding. Pendinding tu akhirnya dia tunjuk pada saya, disimpan dalam satu botol, dibalut dengan kain hitam, masuk dalam beg. Saya tanya siapa kasih, ibu dengan ayahnya kasih untuk mendinding dia supaya tidak ada gangguan di Singapura. Saya kata, saya dengan isteri, dengan anak saya ni orang baik-baik. Takkanlah saya nak apa-apakan dia. Tapi dia cuma diam. Saya ambil tu nak buang. Tapi bila dengar nasihat salah seorang teman suruh tanam, carilah tempat yang sesuai untuk tanam. Itulah pengalaman daripada Abang Sai berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik teman Ria 897, ada semakin berat kepala saya ni dia biar berat, babe. Dahsyat, babe. Macam atas kepala saya ni ada batu besar duduk. Saya akan teruskan dengan kisah-kisah anda. Mungkin ada seorang pemanggil boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ada yang tanya, Kisi pergi mana? Adalah salah sebuah kawasan saya tak boleh beritahu. Saya tak nak beritahu lah. Sebab nanti kalau saya beritahu, tempat tu jadi macam Mustafa Center pula malam ni orang datang Jadi biarlah rahsia. Dan ada juga yang telah pun, terima kasih pada teman-teman yang telah pun screen capture video tersebut dan juga yang telah pun paparkan di Facebook Ria. Dan terima kasih bagi anda yang like Facebook saya, Facebook baru saya yang baru mungkin saya pun lupa 5 ke 6 hari lah macam itulah. Terima kasihlah bagi anda yang memantau Facebook Ria 897 FM juga. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video untuk mengundi DJ paling popular Anda tengoklah DJ mana yang anda sayang. Alah, yang penting ni anugerah-anugerah ni semua seketika adalah khidmat untuk kita berjuang setiap malam ni, bukan senang. Okey, ada juga beberapa SMS saya terima ni, datangnya daripada mana ni? Okey, dia kata Kisi, saya pun pening-pening kat sini. Kisi tak tahu kenapa. Terima kasih lah You feel me, I feel you lah. Kata Dharma, Kisi, bukan apa Kisi nak buat cerita, tapi cuma pendapat pandangan saja. Memang ada di antara pekerja-pekerja asing ni akan bawa benda-benda pelik untuk melindungi diri mereka. Oh, Dharma katalah macam itulah Yang ini dari Margina. Selamat tengah malam Kisi. Saya ingin ketengahkan pengalaman yang berlaku beberapa tahun yang lalu yang tak dapat saya lupakan. Masih segar diingatan, kata beliau. Walaupun sudah 8 tahun berlalu Kisi. Kisahnya begini. Pada hari kejadian, abang dan kakak ipar saya belum pulang dari tempat tugas. Masa tu saya bekerja sebagai hotel front desk, kata beliau. Oleh kerana sudah terlalu penat, bila saya pulang di rumah, saya pun terlelap
dalam pukul 5 petang, saya tersadar bila bunyi telefon. Bila saya bangun, dah dekat 7 malam. Berbual dengan makcik saya di telefon, saya pun nak ke tandas, suruhlah makcik saya tunggu. Saya letak telefon ke tepi. Bila dah lepaskan hajat, bila saya melangkahkan keluar dari tandas, sebelah kiri saya Casey, ternampak ada orang diri. Pula ni. Cik Kak Casey berdiri sedang seolah-olah lah tunduk ke bawah, dan rambutnya ni katanya di sini menutupi wajahnya. Saya terus terpekik dan menggigil lah saya bila saya tulis sekali lagi benda tu hilang begitu saja. Terima kasih dan juga selamat malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Para pendengar Ria 897 FM, pada dengar malam ini saya Casey akan ketengahkan mungkin satu topik yang setelah pun saya tanyakan awal tadi di Facebook tentang Saka. Teman-teman Misteri Jam 12, saya akan mulakan dengan apakah sebenarnya Saka. Dan ada kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berkongsi tentang Saka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah. Adapun sebenarnya apa itu Saka? Mengikut daripada beberapa laman web yang saya baca, beberapa orang yang telah pun saya berujuk tentang hal Saka. Rata-rata secara kesimpulan, Saka itu merupakan satu ilmu turun-temurun datangnya dari nenek moyang. Mungkin dari nenek moyang kita diturunkan kepada nenek kita, diturunkan kepada ibu, kemudian diturunkan kepada kita. Cara diturunkan Saka ini berbagi kepada beberapa cara. Satu, cara yang disedari. Anda selaku empunya badan sedar yang anda bakal menerima Saka. Mungkin dalam satu upacara tertentu. Mungkin upacara-upacara penyerahan Saka ini dilakukan dalam rumah, di luar rumah. Yang selanjutnya, cara yang tidak disedari. Cara ini adalah dengan sentuhan. Mungkin kadangkala dengan sentuhan ataupun secara otomatik Saka itu akan diturunkan kepada anda. Itulah antara perkara yang saya bertanya pada mereka dan terbaca di beberapa laman, di beberapa blog di internet. Saka boleh diturunkan secara paksa ataupun secara yang diizinkan. Bila Saka duduk dalam badan seseorang itu, dikatakan orang itu akan mempunyai satu kelebihan. Kelebihan itu mampu boleh membantu empunya badan, ataupun kelebihan itu akan membinasakan orang yang mempunyai Saka tersebut. Seperti contoh, dikatakan di sini dalam laman blog yang ada di hadapan saya ini, Saka itu boleh membantu kalau orang tu sedar dia ada Saka dan dia tahu bagaimana nak menggunakan Sakanya. Saka boleh digunakan untuk menumpaskan musuh, melakukan kerja-kerja yang tak boleh dipandang dengan mata kasar. Seperti contoh, kalau seseorang tuan ada memelihara binatang ataupun haiwan dan sebagainya seperti anjing. Anjing itu disuruh jaga rumah. Bila ada perompak, bila ada mereka yang tak dibenarkan masuk, malah anjing akan bertindak menyerang si perompak tersebut. Begitu dengan Saka. Tujuannya menjaga tuan. Tujuannya juga adalah untuk membinasakan musuh-musuh yang ditunjuk oleh tuannya. Sama seperti anjing yang saya katakan awal tadi. Anjing harus diberi makan. Dan pernah anda dengar kisah-kisah di berita, di internet, di YouTube, di mana anjing makan tuan tak boleh dikawal. Begitu juga dengan Saka. Bezanya, anjing adalah sejenis binatang yang boleh kita lihat dengan mata kasar, tetapi bukan Saka. Saka ini, kalau diberi makan secukupnya, dilayan dengan baik, dijaga dengan sempurna, dapat melaksanakan pelbagai perkara. Sebelum mempunyai Saka,
si tuan punya diri harus percaya yang jin itu wujud. Harus percaya yang jin boleh ada di mana-mana tempat dalam sekelip mata. Dan jin boleh ada di banyak tempat dalam masa yang sama. Ada juga upacara-upacara yang dikatakan membaca mantra memuji si Saka tersebut. Kalau tuan lupa nak beri makan, kalau Saka tidak diberi makan, maka Saka akan menyerang tuan dan tuan akan hidup dalam keadaan histeria. Itu kepada tuan yang tahu dia ada Saka. Bagaimana pula pada mereka yang tak tahu dia ada Saka? Inilah dia tanda-tanda dikatakan daripada beberapa orang saya temui, daripada beberapa laman web. Ingat, setiap yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan. Boleh periksa dengan mereka yang lebih arif dalam bidang ini. Di waktu tidur, kalau anda mempunyai Saka, setiap malam kalau anda tidur resah gelisah, anda akan sentiasa berjaga malam, terbangun malam dalam keadaan ketakutan. Anda akan mimpi, setiap kali mimpi benda mengganggu anda. Mimpi-mimpi yang menakutkan dalam tidur anda. Mimpi tentang binatang-binatang yang ganjil. Kalau dalam tidur kadang-kala dikatakan akan rasa sesak nafas. Anda akan ketawa, menangis, perkara-perkara pelik yang akan anda lakukan. Mimpi melihat hantu. Mimpi melihat manusia dalam keadaan-keadaan pelik. Mengeluh ketika anda tidur. Mimpi jatuh dari tempat tinggi. Mimpi berada di kawasan kubur atau tempat-tempat sampah yang menakutkan. Bila anda berjaga, apakah tanda-tandanya? Antaranya pening kepala yang berterusan. Ada saja pada waktu-waktu tertentu, mungkin dikatakan di sini dari maghrib sampai ke subuh, malam aja pening. Setiap malam pening, dah jumpa doktor, bagai obat anda makan, katanya di sini keadaan pening migrain anda tidak hilang. Anda selalu letih, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk berhadapan dengan kewajipan anda. Anda pula, fikiran kusut, tidak boleh berfikir, sentiasa marah dengan ahli keluarga, mungkin dengan isteri, dengan anak-anak, dan kesurupan, kemurungan. Itulah antara dikatakan badan anda mempunyai Saka dan tidak anda ketahui. Sejauh mana kebenarannya, saudara? Para pendengar Ria 897 FM. Soalan yang mudah, bagaimana Saka boleh dihindari? Ada pendengar yang bertanya. Ada juga cara-cara, teknik-teknik perubatan yang dipanggil Ruqyah, boleh dikenakan kepada si pemilik Saka. Tapi teknik ini boleh tanya mereka yang lebih arif. Kalau ingin dibincangkan untuk rancangan 2 jam ini memang tidak mencukupi. Sedikit sebanyak anda tahu sebenarnya apa itu Saka. Di sini ada contoh dari majalah yang saya miliki. Kalau seseorang itu mempunyai Saka, para pendengar Ria 897, dan Saka itu tidak diketahui si punya badan yang dia ada Saka, kadangkala benda itu akan ikut ke mana saja dia pergi. Kadangkala dia rasakan dia ni diawasi oleh sesuatu. Hati-hatilah, mungkin itu Saka. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Baiklah, kita kembali pada kisah Saka, kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Katanya, salam Kisi, tolonglah ketengahkan kisah saya yang ingin saya ketengahkan. Nama saya Melissa Alba, seorang pendengar dari seberang tambak, berasal dari Johor Bahru. Kisah ini berlaku kepada datuk saya. Untuk pengetahuan Kisi, sama ada betul atau tidak, saya tidak pasti. Tapi ramai adik-beradik mama saya kata keluarga kami mempunyai Saka. Untuk pengetahuan Kisi juga, saya masih mempunyai moyang. Moyang saya masih lagi kuat. Dan ramai saudara boleh, katanya saudara mamah belah mama saya ini mempunyai Saka, mengikut kiriman email dari Melissa. Pada 2 tahun lepas, nenek saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat, atau lebih digelar sebagai sakit tenat. Sampai pergerakan nenek saya terbatas. Tak dapat bergerak, macam dikatakan dalam keadaan nazak pun ada. Dipendekkan cerita, 2 minggu selepas itu nenek sihat macam biasa.
Sebelum ini, nenek tidak berupaya untuk bergerak. Kemudian nenek moyang dan adik-beradik nenek pergi ke Melaka atas urusan harta keluarga mereka. Maka secara otomatik datuk saya tinggal seorang di rumah. Datuk saya hanya tinggal bersama dengan nenek ketika itu. Bila nenek balik kampung di Melaka, tinggallah datuk keseorangan. Pada suatu maghrib, datuk selesai mengerjakan solat di surau dan pulang ke rumah macam biasa. Datuk pun berehat dan baring di atas sofa. Dalam beberapa minit selepas itu, katanya di sini, datuk ternampak seolah-olah kisi ada bayang-bayang di dapur datang ke arah datuk saya. Kemudian datuk moyang saya dengan, katanya nampak datuk saya nampak moyang saya dengan rambut yang sangat panjang. Padahal masa tu kisi, moyang saya berambut pendek, melintas depan datuk saya. Betul-betul sebelah datuk itulah benda tu berjalan sampai ke depan. Kemudian jelmaan itu senyum ke arah datuk saya. Datuk yang sudah faham akan jelmaan yang kami panggil Saka itu cuma teruskan pura-pura tidur. Maka jelmaan itu pun hilang di balik pintu. Sedangkan waktu yang diceritakan pengalaman ini berlaku, moyang keluarga berada di Melaka, begitu jauh, tapi datuk boleh terlihat moyang dalam rumah. Keesokannya saya dan mama datang ke rumah datuk dan beliau menceritakan pada kami. Kami hanya diam membisu. Rumah itu seakan ada penghuninya. Casey, saya ada terdengar bahawa Saka akan diturunkan mengikut turun-temurun. Mereka iaitu saudara ada berkata yang ingin turun kepada anak sulung. Ada rasa betul sebab moyang anak sulung, nenek juga anak sulung. Tapi yang tak baiknya, mama saya anak sulung. Begitu dengan saya, kata Melissa, juga anak sulung dalam keluarga. Boleh tak Casey bertanya pada pendengar, adakah benar Saka diturunkan hanya kepada anak sulung? Tolong Casey, terima kasih dan selamat tengah malam dari Melissa. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan misteri jam 12. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Berikut ini kiriman email yang akan saya sempurnakan, datangnya daripada seorang pendengar. Dan awal tadi beberapa kisah tentang Sakah telah pun saya ketengahkan. Dan ingatlah, sejauh mana kebenarannya, hanya mereka yang arif dan pakar yang tahu tentang hal ini. Seterusnya akan saya bacakan pengirim kita. Datangnya seorang pendengar. Wah, jauh Orang Nogori, dari Negeri Sembilan, yang juga suka mendengar rancangan misteri jam 12. Tapi katanya bukan setiap malam, hanya pada malam-malam tertentu bila suami saya tidak bertugas. Kalau hari-hari biasa, saya hanya mendengar melalui saluran YouTube sebab saya ni jenis yang penakut. Yang ini kisahnya daripada Kak Fatimah berkongsi. Kak Fatimah dari Negeri Sembilan ketengahkan email pada saya. Kak Fatimah kata beliau tinggal di salah sebuah kawasan di Negeri Sembilan yang saya tak nak sebutkan nama kampungnya di sini. Dan beliau kenal seorang makcik. Makcik ini dalam keadaan nyanyuk. Setiap kali makcik ini kelihatan ada di beberapa tempat, kadang-kadang dia macam tak tahu bagaimana nak pulang ke rumah. Pernah dia tanya bila saya berjalan di hadapannya. Waktu tu kadang-kadang waktu petang, kadang-kadang waktu maghrib saya akan terserempak. Sebab dari rumah saya ni, kalau nak pergi ke tempat letak kereta, kata teman kita ni, harus turun ada satu tangga yang agak panjang dan tinggi tangganya. Makcik tersebut kadang-kadang akan duduk di tempat yang sama. Kemudian bila saya tanya, dia kata dia tak tahu macam mana nak balik dan saya akan hantar dia pulang. Begitu juga dengan beberapa jiran saya yang kenal dengan makcik ini dan anak-anaknya. Memang susah kisi nak jaga orang tua nyanyuk macam ni. Kadang-kadang saya pun tanya kenapa tak kunci saja pintu. Kadang-kadang kalau kunci pintu, dia akan panjat. Rumahnya di tingkat 4. Jadi akan panjat tingkat, takut dia terjun jatuh dah satu hal. Jadi sebab itulah dia biarkan ibunya keluar berjalan dan akan balik sendiri. Tapi lazimnya ibunya akan tanya macam mana nak balik rumah.
Jadi pada malam yang disebutkan, kata Kak Fatimah, inilah pengalaman yang seram berlaku kepada beliau. Waktu itu malam Kisi, 11 lebih malam, saya sebenarnya nak keluar beli makan. Saya dengan suami. Saya berjalan, kemudian turun tangga, nampak saya dengan suami nampak makcik ni sedang duduk. Jadi saya tanya, "Cik, kenapa duduk sini? Dah pukul 11 tak balik, Cik?" Dia tengok saya, kata Kak Fatimah. Kemudian, "Makcik tak tahu balik lah, rumah makcik kat mana Jadi kata Kak Fatimah, saya pun kata pada suami, Abang pergi naik kereta dulu bang, saya hantar makcik ni balik." Saya pun ajak makcik ni, "Makcik sini." Saya pimpin tangannya, bila pegang tangan makcik ni terasa sejuk sangat. Jadi para pendengar Ria 897, kata Kak Fatimah, saya pun jalan menuju ke arah rumah makcik yang dimaksudkan. Rumah makcik ni di tingkat atas, kena naiklah beberapa tangga. Sampai atas, saya pun ketuk pintu rumah tuan rumah beberapa kali. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Pintu rumah makcik tersebut dibuka oleh anak lelakinya. Kemudian dia tanya, Kak Timah, ada apa Kak Timah datang malam-malam macam ni?" "Oh, tak ada. Mak kamu ni kat luar, kamu ni buat bodoh. Kasih dia masuklah, dah pukul berapa ni? Kamu tak tahu cari mak kamu ke?" Kata Kak Fatimah kepada anak makcik yang duduk di luar. "Apa yang kakak cakap?" "Kak, mak saya sekarang ke hospital sakit tenat, Kak." Bila kakak toleh dan tengok, Casey, makcik yang kakak pimpin tangannya tiada di sebelah kakak. Kakak tengok anaknya, minta maaf Kak Timah, minta maaf. Tak apalah, kakak pergi dulu Kakak lari sepantas kilat pergi ke tempat letak kereta bertemu dengan suami. Dalam kenderaan, suami tanya, "Kenapa dengan awak temang-mengah ni?" "Bang, saya lari bang. Tadi kan saya hantar makcik tu balik kan. Abang tahu tak? Anak dia kata mak dia dalam hospital sakit tenat." Awak ni jangan main-main. "Betul bang." Itulah satu perkara menjadi tanda tanya dari Kak Fatimah yang kirimkan email untuk diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 dari orang Negeri Sembilan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, berikut ini adalah kiriman SMS yang juga saya terima ni daripada kiriman mana ni ini dia. Abang Man katanya, "Apa khabar Kisis?" Khabar baik. "Saya seorang pemandu teksi dan saya bertugas permanent malam. Kerana saya pilih malam ni sebabnya saya waktu pagi harus uruskan keluarga, anak-anak dan juga isteri saya yang sakit. Jadi bila malam hari itu isteri dah nyenyak tidur, anak-anak semua nyenyak tidur, saya akan keluar memandu teksi di waktu malam. Pengalaman saya ketika mencari rezeki pada waktu malam apabila saya lalu dekat sebuah kawasan diberi nama Kampung Cantik. Saya sebenarnya dapat panggilan daripada call center mengatakan di Jalan Kampung Cantik ni ada orang nak gunakan teksi. Jadi saya pun terimalah. Saya accept lah job tersebut. Sebab kalau panggil telefon ni, dapat ekstra duit Kisi. Dengan segera saya memandu dan kebetulan saya berada di Adam Road. Nak keluar daripada tempat makan tu, nak mencari rezeki. Dapat call tersebut, saya pun beat lah dan dapat pelanggan lah yang buat tempahan teksi. Jadi sampai dekat dalam Kampung Cantik ni, dalam perjalanan nak masuk dalam, ada beberapa rumah banglo yang dah usang, tidak ada orang tinggal. Rumah tu bukan dibuat. Kalau rumah dibuat pasti nampak pasir. Nampak rumah-rumah tu adalah kayu-kayu lah yang digunakan oleh pihak kontraktor. Tapi kata Encik Man, rumahnya seperti rumah dah wujud tetapi tidak berpenghuni di Kampung Cantik. Jadi saya pusing punya pusing dekat kawasan tu.
ternampak ada seorang perempuan. Jadi saya pun turunkan tingkap. Saya turunkan, saya tanya, excuse me, you book taxi? Jadi wanita tu angguk kepalanya. Jadi saya pun suruh dia naik lah. Dia pun masuk dalam taksi saya, dia tutup pintu. Kemudian saya pun pandu taksi saya. Pandu nak keluar dari kawasan Jalan Kampung Cantik, kata Abang Man. Bayangkan para pendengar, dalam keadaan saya memandu, saya nampak wanita tu sedang duduk di belakang taksi, sedang menggendong bayinya. Jadi saya tengok cermin, ni orang Melayu ni. Saya pun cakap Melayu lah. Ni anak awak ke yang pertama? Dia angguk kepalanya. Oh, awak nak ke mana? Saya terus, kemudian dia kata, abang keluar je kat sini. Nanti saya arahkan. Depan tu abang belok kiri Yalah, pandu punya pandu. Depan saya ni ada sistem komputer dalam taksi. Kemudian keluar satu message. Passenger still waiting for you. Saya pusing belakang. Saya berhentikan taksi. Minta maaf tadi awak ke yang telefon taksi? Dia diam. Saya minta maaf, awak ke yang telefon taksi? Abang, dekat rumah kosong ni abang boleh berhentikan saya. Casey, saya buka pintu. Nampak wanita tu keluar jalan. Meremang belur rumah saya, Casey. Saya tak berani pandang lagi. Saya terus tutup pintu tempat duduk saya tu. Kemudian saya patah balik. Rupa-rupanya orang tu ada keluarga Mak Sali ni. 3 orang. Bukan tempat tadi saya ambil, atas lagi sikit. Kemudian dia tanya saya, kau pergi mana? Lama kami tunggu. Oh, kata saya pada dia, saya tersalah ambil orang. Nasib baik tak kena marah. Itulah pengalaman daripada Abang Man berkongsi kisah ketika bertugas di waktu malam menjemput penumpang yang tak diundang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sembarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia di Jalan Kampung Cantik. Dekat mana tu Saya pun pernah dengar juga beberapa kali tentang Jalan Kampung Cantik ni, yang dikatakan berkaitan tentang rumah-rumah kosong. Kalau tak silap saya, di sana tu ada satu kondominium. Saya pernah lalu dekat dalam kawasan tersebut. Ada satu kondominium yang dikatakan tidak lagi dihuni, mungkin ada kerja-kerja peningkatan dan sebagainya. Dan kalau masuk dalam lagi, ada satu jalan raya yang panjang sepanjang-panjangnya. Sebelah kiri tak tahu apa, tapi sebelah kanan tu macam tempat PUB ke macam tu lah. Dan memang seram bila dah masuk dalam tu bila nak pusing nak buat 3-pointer tu lah yang masalah paling dalam sekali lah dekat kawasan Jalan Kampung Cantik. Dan saya juga pernah lihat ada rumah yang dimaksudkan, mungkin rumah yang sama lah, tapi tak tahulah jauh mana kebenarannya. Dan ingat, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dan saudara, teman-teman Misteri Jam 12, kalau ada kisah anda ingin saya jemput untuk hubungi saya sekarang, dan kita akan teruskan kisah dalam MJ12. Saya akan terus ke ujung talian dan kita bersama dengan teman kita selanjutnya. Siapa pula di ujung talian ni? Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa bercakap ni? Kak En. Kak En buat panggilan dari mana, Kak En? Daripada Tampines. Ada kisah pengalaman tentang apa, Kak En? Silakan. Actually tak nak on air. Kak En segan nak cakap on air. Alamak, Kak En. Ini dah udara ni. Tak apalah. Tak apa, teruskan. Sebenarnya nak cerita yang pasal Changi Hospital. Oh, yang anda pernah pergi dululah. Dengan siapa pergi? Dengan suami, dengan adik-adik lah, ramai-ramai. Ini kira di waktu malam adventure lah. Saya. Jadi apa yang berlaku bila berada di sana tu? Okey, sebenarnya suami selalu bawa lori. Nanti selalu kita malam minggu selalu ramai-ramai pergi explore. Okey. So satu hari tu suami dengan adik naik dekat Changi Hospital tu. So bila diorang dah explore, ada apa tu? Soldier, soldier pakai pakaian lama. Kan sekarang soldier kan uniformnya lain. Ya, betul. Sekarang dorang jumpa tu, soldier tu pakai helmet. Okey. Macam yang lama-lama yang kira bajunya kalau yang dulu semua hijau Saya. Lepas tu suami saya pun macam tak perasan sangat lah pasal yang soldier ni dia 2 orang.
Lepas tu dia cakap dengan suami saya, dia cakap orang putih, dia cakap dengan suami saya, buat apa kat sini, dia cakap. Tapi suami pun macam tak ingat apa-apa lah. Ingat selalunya kalau kita tak boleh masuk tu mesti polis yang jaga kan. Tapi suami saya pun heran, kenapa soldier yang tanya kenapa tak boleh masuk kat dalam hospital tu. So lepas tu dia kata okey, sekarang juga kau keluar dari sini, dia bilang. Jadi kita yang kat bawah ni, yang dalam lori, perasan banyak tu soldier naik turun naik tangga dekat yang hospital tu. So sampai sekarang ni tanya-tanya soldier tu datang daripada mana. Kalau yang masa kini punya takkan uniformnya berbeza Ya, pasal yang jadi question marknya, soldier tu pakai helmet macam soldier lama-lama. Tapi mukanya tak nampak masa dia berbual tu. Jadi dia berbual dengan anda ke dengan suami macam mana? Suami dengan adik yang naik. Dia kat bawah nampak ramai soldier yang turun naik tangga tu. Dia melarang anda anak beranak ni tak boleh naik atas lah. Kan dia tak tanya, dia cakap dengan suami saya dengan adik. Kata apa korang buat kat sini? Kata korang jalan daripada sini lagi bagus, dia cakap. Tapi sekarang question mark, suami saya, soldier tu datang dari mana? Kalau betul-betul yang larang mesti polis kan? Itulah. Terima kasih Kak N Okey, terima kasih. Kembali. Okey, silakan 669-11897. Yang ini daripada Osman, kata Cik Osman ini dari email yang saya terima ni. Casey, saya nama Osman. Saya ingin berkongsi satu peristiwa berlaku di kampung nenek saya di Melaka pada tahun 1997. Katanya 97. Wah, lama tu berapa tahun tu dah lebih 10 tahun agaknya. Dan kata Cik Osman, selalu saya dengar dalam rancangan Misteri Jam 12 tentang nampak hantu, tetapi pengalaman saya bukan saja nampak, malah pernah kena kejar. Pernah kena kejar dengan makhluk yang dimaksudkan. Waktu itu sebenarnya saya telah pun dinasihatkan oleh Umi saya. Umi itu adalah nenek saudara saya yang berada di Melaka. Katanya di sini pada malam ni jangan keluar. Malam lain nak keluar lah. Jadi saya tanya kenapa. Dia katakan pada malam ini adalah malam di mana banyak kejadian aneh akan berlaku dalam kampung. Jadi saya tak percayalah. Saya kata ni semua adalah katanya di sini kata Cik Osman, ini semua adalah kepercayaan yang karut. Sebab kita tinggal Singapura pun cakap hantu-hantu belum pernah jumpa hantu. Jadi saya ni minat memancing. Dan tidak jauh daripada kawasan rumah Umi ataupun nenek saudara saya ni ada terletak satu tasik yang cantik isi. Kalau waktu malam memancing memang best lah, kata Cik Osman. Jadi saya pergi bawalah dengan abang ipar saya dengan juga isteri saya lah, kami bertiga. Dinasihatkan tak nak dengar, sampaikan saudara saya yang tinggal di Melaka pun nasihatkan, kami tak nak dengar. Jadi kami bertiga ni naik kereta yang dipandu oleh saya. Pandu sampai ke destinasi dimaksudkan. Kami pun mulalah pasang joran, mulalah pasang tu pasang ni, kata Cik Osman. Apabila tiba-tiba abang ipar saya terdengar bunyi seolah-olah benda bergerak di semak-semak. Pada mulanya kami fikirkan anjing. Suluh punya suluh tak nampak. Kemudian bunyi lagi. Kemudian pokok pula bergoyang. Takkanlah benda ni sekejap bawah sekejap atas. Jadi cari, rupa-rupanya bila abang ipar saya suluh dekat salah satu pokok. Dekat situ ada satu pokok ru besar sangat Gisi. Pokok ru, kata Cik Osman, adalah pokok yang ada tali terjuntai-juntai yang panjang tu. Bila suluh di salah sebuah pokok ru yang besar, terperanjat Gisi nampak kepala orang dekat atas pokok. Isteri saya yang nampak dulu. Bang, apa tu bang kat atas tu? Saya nampak, astaghfirullahalazim. Angkat. Tak, Gisi. Katanya tak sempat kami nak simpan joran, barang-barang yang dipasang semua angkat, taruh di belakang kenderaan, kemudian berlalu pergi. Casey, rupa-rupanya ada penanggal kejar kami dari kenderaan dari belakang. Isteri sampai mengucap, Casey, abang ipar saya yang duduk di belakang tak tahu nak buat apa, baca. Saya harus kawal diri. Kalau saya takut, habislah kenderaan hilang kawalan. Sampai di main road, kami keluar pulang ke rumah. Umi tanya, kan aku dah cakap jangan keluar, korang degil. Besok-besok kan boleh pancing. Kami hanya berdiam dan malu sendiri. Terima kasih. Kepala terbang kejar. Dahsyat. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Kalau
anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kiriman daripada Kak Sal. Malam Kisi, selamat malam. Kampung Cantik memang terkenal sejak dulu. Banyak pemandu-pemandu teksi yang diganggu kakak cantik, kata ibu mertua kakak yang selalu ke rumah adiknya di kawasan sana. Wah, yang ini pula apa ni? Tok Aman kata Kampung Cantik dekat kawasan Binjai Park boleh tembus keluar Swiss Club Road tau. Oh, ya ke? Yang ini dari Zaid Kisi, Kampung Cantik dekat dengan Swiss Club Road. Di situ dekat dengan rumah Jet Li. Besar-besar rumah di sana. Dulu kampung orang-orang Melayu. Memang sana tu keras tempatnya. Oh, ya ke? Okey, yang ini Maya Kama, tolong bacakan cerita yang baru berlaku 2 malam yang lalu. Yang berlaku ke atas kakak saya pada malam. Lepas tu tergantung SMS anda. Boleh kirim lagi tak? Kalau sempat lah. Saya baca ni, takut tenggelam SMS anda. Selamat malam Kisi. Tentang masalah saka, tak semestinya ia akan diturunkan kepada anak sulung. Kalau orang yang memegang saka itu boleh pilih kepada orang yang mau diturunkan. Janji saka itu dijaga dengan baik dari Khairul. Itu dia. Itu penjelasan ataupun pendapat pandangan dari Khairul. Yang ini dari pendengar kita juga, namanya apa ni, Encik Husin, katanya Encik Husin, Kisi, saka tidak semestinya diturunkan kepada anak sulung. Saya ni yang bongsu mendapat saka, tetapi saka tu alhamdulillah makan masa yang lama Kisi, lebih kurang 2 tahun saya berubat, akhirnya benda tu dapat dibuang. Dan antara gangguan yang saya miliki kerana saya tidak mengamalkan, kata Encik Husin, antara perkara yang saya terkena adalah gangguan sebab saya tidak mengamalkan saka yang diturunkan secara paksa. Antara amalan yang harus dilakukan, nenek saya ni ada saka tu diturunkan pada pak long saya. Pak long saya meninggal, saya pula yang diturunkan. Entah kenapa saya dipilih. Dan amalan-amalannya adalah mengasap beberapa keris dan juga beberapa cincin batu yang ditinggalkan oleh arwah noyang saya kepada nenek, kepada Pak Long, sekarang ini kepada saya. Dan cincin itu walaupun tidak diasap masih disimpan sebab saya takut kalau saya buang akan memudaratkan. Jadi saya jumpa dengan pakar, kata Encik Husin. Pakar itu merubatkan saya. Dan kesemua harta pusaka itulah telah pun diambil dan disimpan oleh pakar tersebut. Dan tahap demi tahap dia merubat saya sebab katanya dalam badan saya ada 39 jenis jin. Kalau dikeluarkan serentak, saya boleh meninggal dunia. Jadi setiap kali dia keluarkan sedikit, 1 atau 2, memakan masa yang lama. Dan kadang-kadang pun saya bertugas tak ada masa. Gangguan-gangguan yang saya alami seperti Kisi katakan awal tadilah, pening kepala, setiap kali tidur tak mencukupi. Hidup saya ni bagai terombang-ambing lah. Malah seringkali bergaduh dengan isteri. Tapi saya tahu ini semua adalah satu ujian bagi saya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berubat, barulah saka kesemuanya 39 jin duduk dalam badan dapat dikeluarkan. Ui, banyak tu jin dalam badan ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum dulu dah. Waalaikumsalam, siapa ni? Yusri. Yusri, buat panggilan dari mana Yusri? Dari Bukit Merah. Dan ada pengalaman Yusri tentang apa? Silakan. Pengalaman saya dari Kampung Cantik. Saya asli orang Kampung Cantik. Okey. Pengalaman saya ni, pasti orang yang tinggal di Kampung Cantik lama ni, Kampung Cantik baru ni, di Gerong Temecut, pasti akan mendengarkan orang-orang sana lah. Berapa tahun bila anda tinggal di kawasan Kampung Cantik ni? Daripada 1968. Wah, lama tu Dan apa kisah berkaitan dengan jalan tersebut? Silakan. Kalau tempat jalan tu sebenarnya dia nak masuk jalan kampung saya tu sejauh sekitar 2 atau 2,5 kilometer lah. Jadi saya ni sebetulnya daripada kecil ada punya pengalaman kat sana, tapi banyaklah kisah sangat disebutkan kan. Jadi saya nak ceritakan ni pasal ketika tu umur saya 5 tahun. Okey. 5 tahun saya ni orangnya tak boleh duduk diam. Jadi ada satu bas sekolah ni lah melintang, dia tak kali hantar anak sekolah balik kampung ke sana kan, hantar transport. Jadi saya nampak ni bas, saya cakap NTUC nasi wasi, saya lempar dengan batu. Habis saya lempar dengan batu ni, orang-orang kedai sana komplain lah dengan mak saya. Nak komplain dengan mak saya, dia masuk mak saya ni kunci saya. Ketika tu saya baru 5 tahun. Takkan saya nak ke mana kan.
Jadi kunci kan ambil store. Rumah saya ni rumah panjang, rumah kampung, rumah biasa lah. Habis siling tu sekitar 7 kaki tinggi lah. Jadi saya menangis lah pasal tempat tu. Tempat dapur ni terpisah dengan kamar bilik oleh satu rumah lagi. Pasal ada rumah panjang. Jadi saya nangis, saya tertidur. Bila saya tertidur ni, saya disadarkan macam badan saya ringan. Saya buka mata. Saya buka mata, saya nampak orang ada benda hitam ni dengan matanya merah membara tengokkan saya. Tapi badan saya dah terapung atas angin. Dah terapung atas angin ni, dia buang kat saya dekat rumah nenek saya kat sebelah ni. Nenek saya ni ketika tu tak dekat rumah sana. Dah tu mak saya pun waktu petang tu nak keluarkan saya lah, ingat kan. Sekali dia pergi, Yus kat mana awak ni? Sekali dia dekat, mak saya dekat bilik sebelah mak, tolong keluarkan saya. Sekali mak saya tengok, nenek ni tak ada, takkan boleh baca boleh kau panjat tak mak, ada orang buang. Itulah dia panggil orang kampung pecahkan pintu sebelah, pasal mak saya ni tak kuat lagi, sejam lagi mengandungkan anak saya yang nombor 3 lah kan. Jadi panggil orang kampung buka. Sekali dia tengok bolong kat atas siling tu kan, dulu kan siling pakai asbestos. Jadi dia tengok atas tu bolong. Jadi dia suruh saya ceritakan kenapa. Dia cakap, mak dalam tu saya nampak ada badan orang yang tinggi, badannya berbulu, mata merah, dia campak daripada bilik sebelah ke bilik sebelah. Jadi mak saya cakap betul ke? Betul. Jadi orang-orang kampung sana pun ada yang terus serta kat sana pun bikin satu cerita lah kan, telefon korang-korang di sana lah kan. Jadi ada terpapar dalam surat khabar. Tahun tu 29 April 1972. Ada dalam Quran, dalam Berita Melaya, Straits Times, semua ada. Jadi saya ni, yelah kalau nak suruh beranak bersarung ni lain sikit lah kan. Jadi itulah KC kan, kalau nak hidupkan cerita sana banyak KC. Maksudnya dia katakan di kawasan Kampung Cantik tu lah Kampung Cantik. Itu sekarang tempat tu setahu saya lah, saya ingat lagi kan, ada jalan selain daripada Lorong Temecut, ada jalan Bukit Molek, ada Pinjai Park, ada Greenland Park. Jadi tempat sana penuh dengan misteri lah. Hingga ke saat ini kalau KC dapat kesempatan pergi ke sana, KC akan tahu sendirilah. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.